walaupun ia tanah yang diberkati, ya, ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peringkat awal Islam, ia masih dihuni oleh orang kafir musyrik. Ya, bukan bererti bilanya berkat tadi lalu kita mikir agama tu sesuatu yang sifatnya tidak melalui proses logik akal manusia. Ya, betul kita bergantung kepada nas, ya, tetapi nas itu berada pada kedudukan yang boleh dicapai oleh akal manusia, ya. Dan pada masa yang sama juga kita melihat bahawa kalau ada orang bawa sesuatu dakwaan yang tidak dapat dicapai oleh akal manusia, kemudian dakwaan itu tidak menepati kehendak nas, ya, maka dakwaan itu palsu. Benar Mekah tanah suci, tapi bukan bererti bila disebut tanah suci ia mengandungi sesuatu yang sifatnya ajaib. Makkah pernah diserang oleh Abraha. Allah Ta'ala selamatkan Baitullahil Haram. Tetapi Makkah juga apabila berlaku banjir besar, sewaktu Nabi SAW berusia 35 tahun, runtuh dinding Kaabah, ya, runtuh. Bukan bererti ia mulia, ia barakah, makanya mesti berlaku benda ajaib, nisi. Ya, ia sifat Islam. Ya, sifat agama yang meraihkan sunnatullah. Ya, waktu perang di antara Abdullah ibn Zubair, ya, dengan tentera Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, ya, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi melontarkan batu-batu api menggunakan menjanik ke dinding yang berada di sebelah Hijr Ismail, terbakar Kaabah, terbakar kelambunya. Dan masing-masing atas ijtihad masing-masing. Nisik juga Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ya terus ditelan tanah, tanpa kita menafikan perbuatan itu suatu jenayah. Ya, dan kalau kita nak kata jenayah sekalipun, Khalifah Abdul Malik bin Marwan memerintahkan Hajjaj untuk memecahkan dinding yang ditambah oleh Abdullah ibn Zubair itu atas suatu ijtihad yang dia berijtihad. Ya, setelah zaman fitnah, setelah kewafatan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, ya, berlaku kekacauan dalam dunia Islam. Setelah zaman Yazid, Abdullah ibn Zubair menguasai Makkah, lalunya melantik dirinya menjadi khalifah. Abdullah ibn Zubair pernah mendengar hadis yang disebut oleh mak saudaranya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ya, kalaulah bukan kerana kaum aku masih terlalu hampir dengan zaman jahiliyah mereka, nescaya akan aku robohkan dinding Kaabah ini dan akan aku bina Kaabah ini menurut binaan Ibrahim. Ya, binaan Ibrahim mencakupi sebahagian daripada Hijr Ismail. Maka kerana gelojohnya Abdullah ibn Zubair, ya, sikit kuat kan? Ya, pola kuat sikit, ya. Malam tu lelah sikit kat nyambut PM dengan isteri PM tadi. Kat tu nak agak adanya balik. Ya. Jadi Abdullah ibn Zubair, ya, kedekut nak juga datuk dengan suara hari tadi. Ya. Jadi Abdullah ibn Zubair apabilanya menjadi khalifah di Makkah, ya, tuan-tuan, Abdullah ibn Zubair bukan sebarang orang. Anak kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhum jami'an. Ya, bapaknya Sa'ad, ya, di antara sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Az-Zubair ibn al-Awwam, salah seorang daripada 10 yang dijamin ahli syurga. Dan Abdullah ibn Zubair adalah anak pertama yang lahir setelah hijrah di Madinah Al-Munawwarah. Tapi takdir Allah Azza wa Jalla atas apa yang berlaku di atas muka bumi. Ya, setelahnya jadi khalifah, dinding sebelah Hijr Ismail dirobohkannya. Karenanya mendengar hadis daripada Aisyah, nescaya akan aku roboh, akan aku bina Kaabah itu di atas binaan Ibrahim. Ya, binaan Ibrahim mencakupi sebahagian Hijr Ismail. Ya, sekitar
satu depak dan satu satu hasta. Ya. Kemudian direndahkan lantainya, dibukakan pintu yang dua, ya binaan asal Nabi Ibrahim alaihissalam. Khalifah Abdul Malik bin Marwan di Syam berpandangan tu mungkar yang besar. Pandai-pandai mengubah Kaabah, rumah Allah. Maka dihantarnya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi untuk menghilangkan perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh Abdullah ibn Zubair, menambah Kaabah atas ijtihad yang dipikir oleh Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan bukan sebarang orang. Ya, bukan sebarang orang. Anak kepada Marwan bin Al-Hakam. Ya, salah seorang daripada fuqaha us-sab'ah. Faqih yang 7 di Madinah pada zamannya sebelumnya diangkat jadi khalifah. Orang alim di Madinah ada 7 orang. Salah seorangnya Abdul Malik bin Marwan. Maka kerana Abdullah bin Zubair Ibn Zubair telah memecahkan bai'ahnya kepada khalifah, kemudian melakukan perbuatan bid'ah yang besar, menambah Kaabah, maka dipecahkanlah dindingnya menggunakan menjanik. Menjanik itu tidak meriam lah zaman dulu, pakai batu api dilontar sehingga pecah dinding Kaabah, terbakar Kaabah. Ya, sehingga Abdullah bin Zubair sendiri terbunuh dalam peristiwa berkenaan. Kemudian masuk Sidak Hajjaj dan tentera Abdul Malik bin Marwan. Dibina semula Kaabah mengikut binaan sewaktu Nabi SAW berusia 35 tahun. Binaan Quraisy. Ya, apa sebab Quraisy membina kurang satu depak satu hasta? Ya. Kerana waktu daknya membina Kaabah setelah berlaku banjir besar tadi, Umayyah pemimpin Quraisy pada masa minta penduduk Makkah menderma duit yang halal untuk membina rumah Allah. Jangan duit riba, jangan duit rompak, jangan duit curi, jangan duit haram. Tahu daknya Quraisy jahiliyah jangan pakai duit haram untuk membina rumah Allah. Sebab Kaabah kecut, saiznya kurang sedikit daripada binaan asal Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi Abdul Malik bin Marwan mengembalikan kepada binaan yang asal. Setelah selesai pembinaan yang asal, barunya mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sewaktu pembukaan kota Mekah. Ya, setengah ulama nyebut 40 harinya seoleh tidur. Nasi tahu gini nak mula. Sebabnya baru tahu. Ya, sebagian ahli sejarah malah seminggunya si dapat tidur. Lalu dihantarnya surat kepada Imam Malik di Madinah, Imam Malik bin Anas. Apa patut dipola? Perlukah aku merobohkan balik, mengembalikan binaan sebagaimana yang dibuat oleh Abdullah ibn Zubair? Dia kita adanya para pemimpin kita, khalifah kita. Salah lah. Walaupun yang molah, yang betul tadi adalah musuh. Salah lah. Maka apa jawab Imam Malik? Jawab Imam Malik, biarkan Kaabah seperti yang ada. Kerana aku tidak mahu kalau datang lagi khalifah selepas kamu nanti, dia akan merobohkan apa yang kamu bina. Datang yang lain mengekalkan apa yang orang lain bina. Akhirnya manusia bermain-main dengan Kaabah. Ya, la uqsimu bihadzal balad. Allah bersumpah dengan negeri Makkah. Ya, tanah mulia, tanah barakah. Tapi bukan bererti akan berlaku peristiwa ajaib. Kita orang tua-tua kita dulu madah siapa masuk dalam Kaabah jangan nangga atas bumbung. Kelak buta mata. Sebab tembus sampai ke atas langit. Ni saya dulu pertama kali masuk, dibawa bersama dengan rombongan almarhum Tun Abdul Rahman Yaqub. Masuk ke pintu benda pertama didiat bumbung. Apa ada bumbung?
ada lampu. Kita negara ada gambar 2-3 hari tu nak suatu Al-Malik Salman masuk ke dalam. Iyalah rupa dalam Kaabah. Saya ada apa-apa. Yang hanya dinding yang kosong. Zaman Abu Jahal jaga Kaabah dulu, dalam Kaabah ya dingkahnya patung berhala. Opis Abu Jahal dulu dalam ya. Ya, tempat adanya mesyuarat, tempat adanya bersumpah, tempat adanya maulah perjanjian. Di dalam Kaabah ialah adanya maulah suatu perjanjian. Sewaktu sidaknya mau mengepung orang Islam, boikot orang Islam, si boleh berdagang, si boleh berjual beli, si boleh bertegur sapa, si boleh membantu. Selama 3 tahun Nabi dia boikot di Syekh Ali. Surat perjanjian yang orang kafir Quraisy tampal dalam Kaabah. Ya, sehingga 3 tahun. Bukannya sekejap, lama. 3 tahun Rasul Allah diboikot. Orang Islam kelaparan. Sehingga sebahagian sahabat menceritakan, kami orang bila lapar malam-malam, tangan kami orang beraba-raba aja atas tepi-tepi bukit. Mana yang dipegang rasa basah sikit, ambil makan sididian karena terlalu lapar. Ya, tahun ketiga Nabi SAW memberitahu kepada bapa saudaranya Abu Talib, ya, sesungguhnya Allah telah membatalkan perjanjian itu. Lihat kertas perjanjiannya, udah hilang, yang tinggal hanya nama Allah. Tentunya orang kafir Quraisy pun mula perjanjian dengan Bismillah kah dalam Kaabah, boikot Rasul Allah. Ya, sebabnya bila kita sebut agama kita bukan agama ngembak benda ajaib. Agama kita agama manusia. Walau punya Rasul kena tetap luka, kena tikam batu besar di mukanya, pecah mulutnya. Saya ada agama tu ngajak kebal kah, boleh terbang kah, boleh nanggaran tu kah, boleh nunggah malaikat kah, boleh apa, saya ada. Ya, bukan sifat agama tu. Ya, sebab ya Allah sebut la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan nama negeri ini, iaitu Makkah Al-Mukarramah, tanah yang terpilih, tanah yang barakah. Ya, berkatnya pada orang yang mau ngambil keberkatan lah. Walau punya duduk Mekah, punya Pak Nyamun juga. Si dapat di pola apa? Bukan berarti bilanya masuk Mekah hanya akan jadi makhluk yang berbeza. Nisi. Ya, sebab rahmat Allah itu untuk orang yang memilih rahmat. Ya, disebut dalam surah itu.